Okay, Assalamualaikum. Kita sambung tajuk 3.2.1 menghasilkan atur cara yang melibatkan struktur kawalan ulangan dalam penyelesaian masalah iaitu struktur kawalan while. Okay, kita tengok dia punya cara kita nak kita buat atur cara dia. Okay, untuk while ni kita masukkan satu pemula dia dekat sini. Okay, H sama dengan 1. Okay, so bila dia masuk while ni, okay, dia akan tengok syarat dia. Okay, bila syarat dipenuhi, dia akan buatlah laksanakan semua sekali yang dah ada dalam daripada kurungan ni sampai kurungan yang ni. Okay, dia akan laksanakan jika syarat tersebut benar. Okay, tadi H sama dengan 1, jadi syaratnya dipenuhi. Jadi dia akan buatlah. Okay, jadi dia lepas tu dia akan cetak your age is 1 years old now. Okay. Lepas tu dia pun age tambah-tambah. Okay. Age tambah-tambah ni maksudnya age tadi 1 tambah 1. Jadilah 2. So dia pun keluar, dia pun pergi sini naik atas balik semula. Dia semak. Dia cek syarat sekali lagi. Okay, sekarang 2 kurang ataupun sama dengan 7. Penuhi syarat ke tidak? Okay, kalau penuhi syarat, dia akan masuk sekali lagi. Okay, tapi kali ni dia punya age akan berubah menjadi 2. Okay. So, bila age plus plus, dia akan jadi 2 tambah 1. Okay. Age plus plus ni maksudnya nilai terkini age tu tambah dengan 1. Okay. Lepas tu bila dia masuk, bila dia keluar tadi, jadilah 3. So, dia akan semak sekali lagi. Sampailah bila nilai tu, syarat ni tidak dipenuhi. Okay, bila age tu sama dengan 8, maka dia akan stop lah. Dia tak akan buat lagi sini. Bila dia stop, dia akan terus pergi ke arahan yang ni. Okay, so dia punya outputnya dia akan keluar. Okay, kalau yang BR ni maksudnya line baru dia. So, jadi dia akan keluar bila kita run program ni ataupun atur cara ni, dia akan keluarlah your age, you are 1 years old now. Lepas tu baris baru, you are 2 years old now. Sampailah 7. Lepas tu barulah dia keluar happy birthday. Okay, itu struktur kawalan ulangan menggunakan while. Kita tengok dia punya cetak alih. Okay. Mula. Cetak alih mesti ada mula dan juga tamat. Okay, kalau ada sudukut pun sama. Kita kena ada mula dan juga tamat. Okay. Biasanya kalau soalan periksaan masuk, kalau kamu ada tulis mula dan tamat tu dah dapat markah dah. Okay. Kita tengok pertama dia kata setkan age sama dengan 1. Ni lah. Setkan age sama dengan 1. Okay. Kemudian selagi age kurang daripada 7 dekat sini. Okay. Dia tukar warna sikit. Okay. Jadi age saat setkan kita dia akan mula di sini. Okay. Kemudian while tu dia akan mula kat sinilah. Line sini. Line kedua. Okay. Lepas tu dia akan masuk echo. Bila echo ni maksudnya dia nak cetak ataupun nak papar. Okay. Dia tulis sini papar. Kamu boleh tulis papar, cetak. Apa lagi? Output boleh saja. Maksudnya samalah. Okay. Kemudian you are age years old. Maksudnya dia tulis sini semula. Sini. Okay. Ni untuk yang dekat sini. Okay. Lepas tu yang BR ni kita tak masuk lah. Kita tak masuk dalam ni. Okay. Okay. Yang ni sepatutnya tak ada dah. Saya padamkan dia. Ni patutnya tak ada. Ni dia tak keluar. Okay, itu patutnya tak ada dah. Erasing on slide. Okay. Kita ambil semula warna apa tadi kita guna warna hijau. Okay. Jadi bila di sini bila dah
cetakan kali pertama, dia akan H++. So, dia akan naik sini. Lepas tu, dia akan semak semula dia punya syarat tadi. Okey. Selagi dia benar, dia akan buat sini. Dia ulang. Kamu nampak tu kalau ulangan, dia akan ada nampak dia satu anak panah dia tu akan naik ke atas. Naik ke atas. Okey, bila sampai nilai yang palsu, dia akan terus turun ke bawah. Yang ini kat sini lah. Maksudnya, dia akan pergi papar. Okey. Maksudnya lepas papar ni, dia akan pergi H tambah-tambah dulu. Baru bila dah uji palsu, barulah dia keluar kat sini. Okey. Itu dia punya catak alik untuk kod arahan yang ni. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey. Struktur kawalan ulangan dalam yang masalah sama juga while. Okey. Ini dia nilai mula dia adalah 0. Okey. While dia punya syarat ialah ni I kurang daripada 0. I kurang daripada 10. Bila masuk je dia akan tambah terus deh I tu. Okey, if I sama dengan 5, maksudnya break. Masuk break ialah dia akan berhenti. Dia tidak akan kira lagi. Tidak akan kira lagi. Okey. Maksud dia tak akan kira lagi, maksudnya dia tidak akan buat lagi dia punya syarat yang daripada dia punya tindakan yang daripada sini sampai sini, dia akan stop lah. Okey, jadi dia akan mula-mula dia tengok, okey, I 0 kurang daripada 10. Okey, syarat dipenuhi, dia akan pun masuk. Jadi sekarang ni 0 tambah-tambah, maksudnya 0 tambah 1 sama dengan 1. So dia masuk sini, dia kata if I kurang sama dengan 5, dia akan break. Kita tengok I sama tak dengan 5? Tak sama. Jadi bila tak sama, dia tak akan break lah. Okey, tak sama maksudnya tak akan break. Jadi dia terus naik atas balik semula. Sekarang nilai 1 dia keluar daripada sini, daripada line ni dia akan menjadi 1. Dia uji syarat 1 kurang daripada 10. Betul. Kemudian dia boleh masuk dalam gelung ni, jadi I tambah 1, jadilah 2. So dia uji lagi syarat ni. Okey, dia akan berulang sampailah dia jumpa I sama dengan 5, dia akan berhenti dan dia akan cetak yang ni. Okey, loop stop at I equal to I. Maksudnya masa I tu sama dengan 5, dia akan stop. So bila dia cetak, ni bukannya simbol ni yang keluar, tapi dia akan keluar nombor 5. Okey. Okey, yang seterusnya. Okey, ini struktur kawalan ulangan dalam penyesuaian yang ini guna for. Okey. Ini tajuk dia punya program atau cara dia. Kita tengok dekat sini deh PHP punya. Okey, for lib equal to 2004, lib kurang daripada 2050, lib sama dengan lib tambah 4. Okey, yang ni yang teacher beritahu dah sebelum ni. Kalau tambah-tambah tadi tambah 1. Okey, kalau ni tambah 4 maksudnya dia akan tambah 4. Okey, jadi dia kata nilai permulanya dia adalah 2004. So, dia akan mula-mula dia akan cetak 2004. Kemudian dia akan berulang sampailah nombor tersebut kurang daripada 2050. Jadi 2000 dia akan cetak 2004, 2008, okey, 2012 dan seterusnya dia akan cetak. Maksudnya dia akan buat. Dia akan berulang-ulang sehinggalah nilai tu, maksudnya nilai tahun tadi tu, nilai lib tadi tu tidak melebihi 2050. Okey. Tu dia punya ulangan, struktur kawalan ulangan dia. Maksudnya dia buat dia buat paparan tu berulang-ulang sehinggalah syarat ni tidak dipenuhi lagi. Okey, syarat ni tak dipenuhi lagi, so dia akan stop lah. Okey. Yang seterusnya struktur kawalan for juga. Okey, yang ni adalah komen. Komen
Saya tukar pen. Hak ni komen. Okay. Komen maksudnya dia, biasa kalau dalam atur cara, dia akan bagi komen supaya bila orang baca atur cara kamu tu, dia tahu atur cara ni nak buat apa. Okay, untuk memudahkan orang lain lah. Okay, bila kamu terlibat dalam pengatursyaraan, coding, membuat sistem, jadi benda ni perlu ada supaya bila katalah kamu buat, lepas tu kamu berhenti kerja ke, tukar tempat lain ke, ataupun kamu dah tak ada masa tu, jadi orang yang nak ubah suai ke, nak baca coding, nak buat sistem ni penambahbaikan apa, jadi dia boleh baca kamu punya coding. Dia tahu apa dia yang kamu buat. Okay, contohnya dia kata 4A sama dengan kosong. Okay, ini adalah sinteks untuk nak gunakan for ni. Kalau while tadi dia buat syarat je terus. Okay, kamu tengok. Okay, dia buat syarat satu je gini. Okay, tapi kalau dengan for, macam ni juga sama. Dia ada 3 perkara yang perlu kamu masuk. Nilai permula, dia punya had dia, dan kemudian dia punya cara nak tambah dia. Nak tambah berapa. Maksudnya dia punya pergerakan nilai A tadi tu nak tambah berapa. Tambah 1 ke, tambah 2 ke. Okay, itu struktur kawalan for. Okay, dia kata hak ni for pertama, hak ni for kedua. Dia ada 2 for. Okay, kemudian B sama dengan kosong, B kurang dengan 10, B tambah-tambah. So, kemudian dia kata hak ni bila macam gini, maksudnya mula-mula dia akan masuk sebagai A sama dengan kosong. So, dia masuk B sama dengan kosong. Kemudian dia echo. Sekarang ni B kosong, A pun kosong. So, kosong tambah darab kosong ni A dot B. Bukan darab ni. A dot B. Maksudnya A dan B tu dicetak kosong. Okay, kemudian dia kata B++. So, dia akan naik atas. Sekarang nilai B ialah 1. Penuhi syarat, dia masuk. A tidak berubah lagi dia sebab dia tak keluar lagi di sini. Jadi, dia akan jadi kosong. Lepas tu, dia A dia. Kosong lagi. So, dia akan jadi 1. Gitu. Okay. So, kalau kamu run sistem ni, dia panjang lah sebab dia bagi yang ni sampai 10 kan. Okay, sampai 10. So, dia akan macam ni. Okay, kita buat dulu bila kita buat yang bahagian bila A sama dengan kosong dulu. So, dia akan buat gini lah. Kosong. 2. Kosong. 3. Kosong. Oh, sorry. Sebabkan dia tak ada, dia ada koma situ. Okay, kalau dia ada koma ni maksudnya bukan macam ni dia punya tu. Maksud dia akan 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, sampailah 0, 9. Sebab dia punya had adalah sampai 10. Jadi sampai 0, 9. Okay. Bila dia jadi 10, B jadi 10. Dia tak akan buat lagi lah. Dia akan naik atas. Sekarang ni, kita tengok. Okay. Bila keluar sini, print /n. Okay. Kalau print f/n ni, dia maksudnya dia akan pergi ke baris baru. Sama dengan BR. Sama dengan BR ni dah. Okay. Tapi teacher rasa dia ada patutnya hak ni keluar. Okay, jadi dia keluar ni. So, bila A sama dengan bila A sama dengan 1 sekarang ni, so dia akan duduk baris baru lah. So, dia akan buat 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Dan seterusnya sampai 1, 9. Okay, bila A jadi 2 pun sama juga dia akan
2, 0, 2, 1, 2, 2. Okey, dia akan sampailah nilai A ni, A kat pertama kan, A sampailah nilai tu jadi nombor 9. Okey, 9, 0. Lepas tu 9, 1, 9, 2 dan seterusnya sampailah 9, 9. Okey. Itu untuk struktur kawalan ulangan. Okey, saya harap kamu faham iaitu. Okey.